Kamilah Alfa untuk negara. Kamilah Alfa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program Wejangan Santai episod 4. Saya Perbet Pertahanan Awam Nur Maizatul Akmal akan merungkai segala persoalan anda. Kamilah Alfa untuk negara. Okey, bersama kita hari ini adalah Encik Farid bin Sya'ah dari unit kenderaan Alfa. Apa khabar Encik Farid? Alhamdulillah, sihat. Boleh Encik Farid perkenalkan sikit tentang diri Encik Farid? Terima kasih Cik Mai. Saya bernama Muhammad Farid bin Muhammad Sya'ar. Saya bertugas di unit kenderaan Alfa bermula pada tahun 2017. Sebelum itu saya bertugas di Jabatan Perikanan lebih kurang 9 tahun. Dan sebelum di Jabatan Perikanan tu saya pernah bertugas di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia lebih kurang 2 tahun setengah. Lebih kurang perkhidmatan saya hampir 18 tahun lah dalam perkhidmatan awam setakat ni. Di Alfa ni sudah hampir 7 tahun lah. Itulah sedikit. Kamilah Alfa untuk negara. Terima kasih Encik Farid. Kembali kita kepada topik Ihya Ramadan. Boleh Encik Farid terangkan maksud Ihya Ramadan tu macam mana? Okey, Ihya Ramadan ni ialah pengisian yang kita lakukan dan aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan untuk keluarga Alfa kita di sepanjang bulan Ramadan. Antaranya ialah tadarus Al-Quran bermula daripada awal Ramadan itu, dan kita akan membuat majlis khatam Al-Quran pada 26 hari bulan nanti. Selain daripada itu, kita juga menganjurkan majlis berbuka puasa. Kemudian kita juga membuat ziarah kepada staf-staf Alfa yang pernah berkhidmat lah, seperti staf-staf berpencen, staf-staf yang bertukar, yang kita masih lagi ada hubungan ukhuwah dengan mereka lagi lah. Jadi pada penghujung majlis berbuka puasa tu, kita pada sebelah malamnya kita akan laksanakan satu lagi program, iaitu program singgah sahur yang kita telah mulakannya pada tahun lepas lah. Jadi singgah sahur ni singgah sahur ini kita lakukan dengan memberi sedekah makanan lah untuk bersahur di sekitar persiaran institusi Bangi ni. Antaranya pos kawalan di MPOB, pos kawalan di RHB, pos kawalan di sekitar lah. Lebih kurang ada 11 pos lah yang kita lawati nanti pada malam tu. Siapa yang akan terlibat dalam program yang akan dijalankan? Okey, dia kalau ikutkan program kita ni telah bermula di bulan Syakban lagi, iaitu bermula dengan sambutan kehadiran bulan Ramadan. Yang kita lakukan iaitu majlis ceramah lah, yang disampaikan oleh saudara Samsul Raurau dengan tema Al-Quran Penyelamat Ummah. Jadi kita dah bermula awal supaya kita nak menarik lebih kefahaman mengenai bulan Ramadan tu terhadap kita punya keluarga Alfa kita khususnya. Di samping itu kita juga menjemput sahabat-sahabat kita di sekitar persiaran institusi ni, seperti MPOB. Kita minta wakil untuk bersama-sama kita dalam program sambutan Ramadan tu. Jadi kalau di dalam konteks Alfa ni, kita memang melibatkan keseluruhan staf Alfa lah. Dan kita cuba mengambil inisiatif menjemput anak-anak, isteri untuk sama-sama bersolat tarawih di surau Alfa. Jadi begitu kita akan dapat
mengeratkan lagi ukhuwah di antara kita, walaupun mereka tidak bertugas di Alfa, tetapi mereka tinggal di kuartus Alfa. Masih lagi lah kita orang kata apa, mengeratkan hubungan baik bersama staf di APM umumnya lah. Kamilah Alfa untuk negara. Selain daripada itu, ada tak aktiviti lain? Okey, kita juga merancang untuk bergotong royong untuk memasak bubur lambuk. Jadi kita cangkanya akan dibuat pada 20 hari bulan nanti, hari Rabu. Jadi sebenarnya bubur lambuk ni memang kita dah buat tiap-tiap tahun dah. Jadi orang kata dah menjadi tradisi lah daripada Komandan Anwar lagi. Sebelum ni, jadi kita dah orang kata dah terbiasa dengan program bubur lambuk. Jadi kalau tahun ni kita tak buat, rasa macam kekurangan lah kan. Jadi kita rancang untuk pada 20 hari bulan nanti kita bersama-sama lah keluarga Alfa bergotong royong memasak bubur lambuk. Nanti kita akan agihkan lah bubur lambuk tu kepada semua staf Alfa, dan kalau ada lebihan nanti kita akan berkongsi dengan orang kata di kuartus lah. Sekitar situ saja. Sekitar sini kalau ada rezeki adalah kan. Macam itulah. Dan samping tu kita juga akan ada satu lagi ni, kita rancangkan ziarah. Ziarah tu kita rancang pada 21 hari bulan 3. Ziarah tadi seperti saya masukkan awal tadi tu, ziarah ke bekas-bekas komandan lah. Contohnya daripada Datuk Effendi, Tuan Abdul Wahab, dan Tuan Anwar. Jadi kita akan menziarahi mereka di sekitar ni lah, di Lembah Kelang ni. InsyaAllah lah kita buat pada 21 hari bulan. Tak ada nak tukar menu selain bubur lambuk ke bubur cacar ke? Itulah. Sebenarnya kalau ikutkan, kita nak ubah menu tahun ni. Tapi memandangkan chefnya lebih pakar kepada bubur lambuk kan. So bubur lambuk lah jadi bubur lambuk lah. Saya fikir sebab bubur lambuk ni lah, kalau kita konsep bubur lambuk ni, kalau kita tengok dari segi orang kata apa, dari segi menambahkan keeratan di antara ahli keluarga Alfa ni, dia lebih cenderung untuk mengeratkan tu melalui proses kita memasak tu. Daripada awal tu lah, kita memotong bawangnya, memotong rempahnya, menyediakan rempah, menyediakan tempat. Jadi kerjasama kat situ kita boleh wujudkan. Maksudnya di antara kita tu dapat bekerjasama kan. Yang tak kenal jadi kenal lah. Boleh jadi geng membawa. Ya, macam main tak kenal saya kan. Kita masak, mungkin kita dah berkenalan kat situ. Kemudian tak kenal siapa lagi. Antara unit dengan unit, kadang kita tak mesra kan. Yalah. Jadi bila kita buat program bubur lambuk ni, bukan kita nakkan makan tu. Yang kita nakkan tu apa dia punya benefit dia. Kan. Benefit daripada situ dia datang sekali. Dah makan dapat, ukhuwah pun dapat. Jadi kita sama-sama naikkan yang itulah. Macam selalunya bulan Ramadan ni kan, yang Mai tahu, ada tak Alfa buat tadarus ke? Okey, kita dah menjadi amalan lah setiap tahun lah kan, mengadakan kumpulan-kumpulan tadarus. So kita kumpulkan semua staf Alfa ni dan kita bagikan ke beberapa kumpulan supaya kita tetapkan mereka untuk membaca daripada juz berapa ke juz berapa, macam itulah kan. Jadi memudahkan kita untuk menghabiskan bacaan tu lah. Kita tetapkan kumpulan-kumpulan. Jadi kumpulan lelaki, kumpulan perempuan, kita pun memberi sama rata lah dia punya juzuk-juzuk tu yang nak dibaca tu. Jadi pada tahun ni pun kita teruskan lagi lah. Mungkin tahun ni kita dapat habiskan awal. Ada berapa buah kumpulan? Setakat ni kita ada 13 kumpulan lah, termasuk lelaki dan wanita lah. Kumpulan lelaki kita pecahkan kepada nakib-nakib lah yang kita lantik, dan perempuan pun kita pecahkan kepada nakibah-nakibah yang kebiasaannya boleh melihatlah kan bacaan-bacaan tu dengan betul, insya-Allah. Kamilah Alfa untuk negara.
Okey, Cik Farid, selain daripada Ingat Ramadan, apa program yang dirancang oleh Biro Agama sepanjang tahun ini? Okey, kalau ikut sepanjang tahun ni, kita juga mengadakan program bacaan Yasin. Bacaan Yasin ni kita buat selalunya setiap minggu lah. Jadi kita ada Yasin dan tahlil ringkas. Kemudian kita ada selang-seli dengan tahlil perdana lah. Maksudnya sebulan sekali tu kita adakan Yasin dan tahlil perdana. Sekali Selain daripada itu, kita juga mengadakan ziarah lah. Ziarah kepada sahabat-sahabat kita yang mengalami kecelakaan, sebagai contohnya yang berlaku aksiden ke kan. Jadi kita membuat lawatan lah, lawatan kepada mereka yang mengalami kecelakaan ni kan. Jadi di samping itu kita dapat memberi semangat lah kepada dia orang untuk melawan lah penyakit dan sebagainya lah. Yang saya dengar itu yang aksiden tu Cik Tuan Hafiz. Tuan Hafiz. Ya. Tuan Hafiz tu kita buat lawatan segeralah pada hari keduanya. Hari kedua tu kita terus membuat lawatan, dan juga kita ada lawatan ziarah kepada pegawai kita yang kematian ibu bapa kan. Kita pun buat juga pada masa yang samalah dengan lawatan Tuan Hafiz tu, kita melawat pada Tuan Hilmi jugalah, yang telah kehilangan ibunya pada hari yang sama. Okey, Cik Farid, yang saya tahu Cik Farid dah lama duduk dekat Alfa. Sepanjang apa pengalaman Cik Farid sepanjang dengan tiga komandan di Alfa? Yalah, waktu saya masuk kat Alfa ni pada 2017, komandan lain kan. Kemudian diganti komandan, dan sekarang ni yang terkini TS Dr. Muhammad Fazli bin Sardi kan. Yang pertama tu saya masuk sini ialah kita punya sekarang ni TKPO lah, yang amat setia Tuan Haji Abdul Wahab lah. Jadi saya masuk lapor diri pada bulan 6 lebih kurang macam tu. Saya berjumpa dengan beliau lah. Jadi sedikit penerangan tentang latar belakang Alfa. Kemudian saya pun menceritakan pengalaman saya. Jadi daripada perbincangan itu, saya pun ditempatkan di unit kenderaan lah. Jadi maksudnya masa Cik Farid datang sini, terus masa tiga-tiga tu Cik Farid memang unit kenderaan lah. ya. Itulah saya daripada yang komandannya Tuan Abdul Wahab ni kan. Jadi memang saya ditempatkan di unit kenderaan. Bila bertukar kepada Tuan Mat Anwar pun, saya masih lagi di unit kenderaan. Kalau ikutkan orang kata apa, pengalaman bersama dengan 3 orang ni kan, biasalah kita kan setiap orang ada asam garam dia kan. Kita pengalaman kita bersama dengan 3 komandan ni, adalah dia punya kedangan dia kan. Macam yang masih setia Tuan Abdul Wahab ni, mungkin cara dia berbeza dengan yang lain kan. Dia lebih, orang kata apa, tegas, tetapi lembut. Kenangan. Tegas. Dia tu orang yang tegas, tapi di samping tu dia masih berlembut. Jadi kalau orang yang kurang bersama dengan beliau, kemungkinan kita tak faham lah maksud saya tu. Selalunya kita maksud lembut tu macam mana kan. Maksudnya beliau ni seorang yang ambil tahu tentang kebajikan staf kita kan. Serupa je ketiga-tiga yang saya beri memang ambil tahu staf. Tapi kalau kita tengok orang yang tegas ni, kadang-kadang dia jarang kan, garang kan, takut je gitu. Tapi kita tengok sebaliknya. Mula saya tengok yang maksud Tuan Abdul Wahab ni, dia seorang yang garang kan. Tetapi rupanya di dalam hati dia tu masih ada. Masih ada kelembutan lah. Masih ada bunga-bunga. Ya.
Kita yang kedua, Tuan Mat Anwar ni, saya boleh katakan Tuan Mat Anwar ni dia sebagai bapa pembangunan Alfa lah. Sebab saya lihat lah, ini daripada sudut saya lah kan. Dia lebih banyak membangunkan Alfa ni dari segi prasarana lah, bangunan, keindahan. Jadi apa yang dia membangunkan ke Alfa ni? Antaranya kita telah mengubah sedikit lah landscape Alfa ni. Sebelum ni daripada yang orang kata apa, pohon-pohon yang tinggi-tinggi, kita telah mencantas dengan baik. Kemudian ada bangunan baru untuk lori dan kenderaan lama. Kita telah perbaikilah dia punya tempat parking tu. Jadi ada jugalah dari segi yang kita lihat dari segi pembaikan bangunan, pembangunan asrama kan. Di samping orang kata apa, susunan interlocking block di pejalan kaki di sekitar Dewan Rafflesia kan. Jadi kita boleh nampak lah di Padang Kawat, kita nampak ada susunan interlocking block. Itu semua hasil daripada Tuan Mat Anwar lah. Dan diteruskan lagi pula dengan kita komandan yang seterusnya, TS Dr. Muhammad Fazli bin Sardi, mengekalkan, maksudnya menekal dan menambah baikkan lagi. Di zaman ni Dr. Fazli pun dia telah berjaya menyiapkan tandas kita lah. Tandas tu penting sebenarnya kan. Sebab kalau kita tengok kalau orang luar datang kan, kita mesti nak nampak tempat yang lebih, tempat yang selesa kan. Termasuklah tandas kita. Kalau kita office kita cantik, ruang kerja cantik, tiba tandas kita teruk, itu mencerminkan peribadi kita juga. Jadi inisiatif itulah TS Dr. Muhammad Fazli ni, dia mengambil tanggungjawab dengan memperbaiki tandas, dengan menambah baik lagi lah sistem perpaipan. Kita pernah banjir di bawah ni dulu. Apa yang kita ingat tu kan, kita banjir, kita punya pembantu operasi terpaksa menyelam untuk menghidupkan pam tu kan. Itulah. Jadi ketiga-tiga komandan ni masing-masing melaksanakan tanggungjawab dengan dedikasi. Pada pendapat saya lah kat situ. Jadi di setiap tu ada dia punya kelebihan masing-masing. Jadi mereka telah menggunakan kelebihan itu untuk membangunkan Alfa ni ke yang ada kita lihat sekarang lah. Kamilah Alfa untuk negara. Encik Farid boleh ceritakan pasal kenderaan lama yang dibawa di perayaan Merdeka pada tahun lepas? Okey. Kita tahun lepas kita ada bawa 2 kenderaan lama. Yang pertama kenderaan jenis tangki air, iaitu bomber lah, water tank kan. Dan satu lagi tu van ambulans. Okey, sebenarnya dia perarakan ni, kenderaan lama ni cetusan idea daripada Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad sendiri. Dia nak tunjuk yang kenderaan lama. Ya, maksudnya kita nak memberitahu pada orang ramai, rakyat Malaysia ni, bahawa APM ni pernah terlibat dalam aktiviti memadam kebakaran dan aktiviti keambulanan. Maksudnya kita ada dalam kita punya akta pertahanan awam tu. Dia punya term-term tu lah. Dan masih diguna pakai sehingga hari ini. Maknanya APM ni masih dalam ada sudut bomba juga macam ni. Ya, kita membantulah dari segi kebombaan tu, memadam kebakaran. Jadi kita tidak melaksanakan sepenuhnya, saya rasa kan. Tapi dari segi kenderaan tu memang orang kata apa, sangat antik. Dia memberi nostalgia kepada. Yelah, masa Merdeka pun ramai pengunjung fokus kat kenderaan kita. Ya kan. Kalau ikutkan kenderaan tu dibina
pada tahun 1950-an lagi. Jadi kita telah menggunakan kepakaran rakyat tempatan kita yang belajar di Giat Mara. Especially Giat Mara kapal lah. Bersama dengan tenaga pengajarnya menghidupkan kembali kenderaan water tank kita tu. Hanya 2 kenderaan saja ke yang ubah suat atau kenderaan lain pun ada juga? Sebenarnya kita dibenarkan hanya untuk 2 kenderaan sahaja. Jadi sebuah kenderaan lagi kita simpanlah untuk pada masa akan datang lah, insyaAllah. Akan dikeluarkan tahun ni? Kemungkinan besar pada tahun ini, dan kita akan cuba hidupkan lagi kenderaan lama yang lain. Tapi itu surprise lah. Surprise. Surprise lah. Kita nantikan bulan Ogos. InsyaAllah, insyaAllah. Kamilah Alfa untuk negara. Nampaknya kita telah di hujung acara. Terima kasih Encik Farid sudi meluangkan masa dalam program Wejangan Santai pada minggu ini. Alfa Macu Kecemerlangan. Pada minggu hadapan, Alfa akan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Majlis Berbuka Puasa Peringkat Alfa, Majlis Singgah Sahur pada 26 Mac 2024 di Alfa. Alfa Memacu Kecemerlangan. Kamilah Alfa untuk